awal, tahniah cikgu ucapkan kepada semua pelajar yang berjaya masuk pagi ni, berjaya bangun pada waktu pagi untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Cikgu faham pagi-pagi ni susah sikit kan, tapi sepatutnya kamu semua sudah bersedialah dan sudah merancang dari awal nak bangun pukul berapa untuk bersedia setiap hari mengikuti kelas PDPR. Baik. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita nak tengok sekejap tentang latihan yang cikgu bagi semalam dalam website Kelaskeep. Okey, cikgu dah tengok ada beberapa orang yang sudah menghantar. Okey, cuma cikgu nak tunjukkan kepada kamu. Okey, cikgu nak tunjukkan kepada kamu macam mana ataupun bagaimana sebenarnya Kelaskeep ni dia berfungsi. Okey, supaya nanti kita boleh gunakan dengan lebih baiklah untuk masa yang akan datang. Okey, kenapa cikgu buat macam ni? Sebab Kelaskeep ni dia percuma, tapi assignment yang percuma tu ada 20 sahaja. Jadi maksudnya cikgu kena masukkan dalam satu assignment ada banyak muka surat. Okey, sebab ada 20 assignment sahaja yang percuma. Kalau cikgu nak unlimited, cikgu kena bayar. Jadi sebab kita tak tahulah, cikgu rasa cikgu tak nak bayar lagi sebab kita ada cara untuk mengelakkan daripada bayar. Jadi apa yang cikgu akan buat adalah kalau kamu lihat pada paparan skrin, ini adalah assignment lah kita panggil. Ni satu assignment. So assignment yang cikgu bagi namanya adalah 7.1 keelektrikan sesuai dengan kita punya tajuk keelektrikan yang kita dah belajar semalam lah. Jadi apa yang cikgu buat kepada assignment ini adalah cikgu sudah menambah. Kalau kamu lihat semalam ada 1, 2, 3 muka surat sahaja, tapi hari ini cikgu dah tambah sehingga 6 muka surat. Jadi untuk aktiviti yang selepas ini kita akan gunakan Kelaskeep lah maksudnya. Sebab cikgu rasa ni lebih mudah, kamu boleh jawab, sebenarnya boleh jawab bila-bila masa ya, tak semestinya kamu jawab live semasa cikgu mengajar, tak. Kamu boleh buka waktu malam ke, petang ke atau bila-bila kamu free. Dia boleh buat. Cuma yang pentingnya adalah masa kamu masuk gunakan link yang cikgu bagi semalam, pastikan kamu masuk dengan menggunakan nama yang sama, ejaan sama, huruf besar, huruf kecil itu mesti sama, exactly the same. Bila kamu masuk dengan menggunakan nama yang sama, maka kamu akan dibawa ke assignment ataupun latihan yang kamu dah buat, tapi kamu boleh sambung semula untuk membolehkan kamu sambung. Kalau kamu tukar nama kamu kepada nama yang lain setiap kali kamu masuk ke kelas tersebut, dia akan jadi orang lain lah. Kamu tak boleh nak continue kerja kamu, tak boleh nak sambung kerja kamu, kamu kena start daripada awal. Jadi cikgu harap kamu ingat nama kamu, kalau boleh tulislah dekat mana-mana, dekat buku sains kamu ke, dekat modul kamu ke, ataupun tampal dekat sticky note dekat mana-mana ke kan, supaya benda tu kamu boleh gunakan setiap kali cikgu gunakan Kelaskeep. Cikgu rasa yang ni je lah yang kamu kena ingat nama, sebab yang lain macam Bluecurt ke ataupun Quizy, semua tu dia tak perlukan nama yang spesifik dan berulang-ulang. Jadi format nama yang kamu kena guna, pastikan nama kamu dan juga kelas. Contohnya Nuri Aimi 2A, Arif Hakimi 2D. Kenapa? Sebab cikgu ada 4 kelas kan, cikgu ajar kamu 4 kelas. Ya, cikgu ada senarai nama pelajar setiap kelas, tapi ini memudahkan cikgu lah. Dan ada beberapa orang yang ada namanya sama, contohnya Sarah. Sarah ni kelas 2A pun ada, Nur Sarah. Kelas 2A ada Nur Sarah, kelas 2D ada Siti Sarah. Ada yang kalau macam kelas 2C tu ada Kasih Kristina tu, ada 2 orang exactly the same nama dia. Jadi make sure kamu letakkan nama yang cikgu boleh kenal dan cikgu tak tertanya-tanya siapalah.
Jadi ini apa yang cikgu akan buat, cikgu akan tambah lah, cikgu akan keep on tambah muka surat bagi setiap assignment. Okay, so kat sini semalam cikgu dah suruh kamu buat muka surat 1 dan muka surat 2, betul? Okay, muka surat 1 dan muka surat 2. So apa yang cikgu perbaharui semalam adalah setiap muka surat ni cikgu tuliskan dengan tarikh. Okey, kat sini ada tarikh kan. Okey, tarikh ni menunjukkan bila kamu kena buat assignment tersebut ataupun latihan tersebut. Walaupun ada 5 muka surat contohnya pada hari ini, tapi tengok kepada tarikh, rujuk kepada tarikh berapa hari bulan. Kalau 17 maksudnya semalam lah kamu dah buat, sepatutnya dah siapkan semalam. Macam tu. Okay, yang ini pun semalam cikgu baru tambah lah, semalam tak ada lagi kan. Okay, tak apa. Okay, yang ini muka surat 3 adalah untuk 18 hari bulan. Maksudnya untuk hari ini. Kita akan buat hari ini. Itu. Okay. Sama juga muka surat 4, muka surat 5 dan muka surat 6. Kita akan cuba habiskan hari ini sebab ini berkaitan dengan aktiviti kita buat eksperimen secara atas talian. Kita akan sama-sama buat nanti sebab kita tak boleh pergi sekolah kan. Tapi cikgu nak juga kita buat eksperimen ini secara dalam talian. Okay, jadi lepas ni kalau cikgu minta kamu untuk buat latihan di kelas K, make sure kamu isi latihan tu mengikut tarikh yang telah ditetapkan, okay, supaya next time kamu masuk kamu tahu kamu nak pergi ke muka surat yang ke berapa. Okay, selain daripada tu, cikgu juga dah gunakan background yang warna dia berbeza. Okay, warna berbeza ni menunjukkan hari ataupun tarikh yang berbeza lah untuk kamu siapkan. Jadi senanglah lepas ni kamu tengok, muka surat ni kalau dah sama warna itu maksudnya hari yang sama. Kalau berbeza warna maksudnya hari yang lain lagi lah. Okay. Baik, semalam cikgu dah assign untuk kamu. So sekarang kita tengok, kita view work. Okay. So ini adalah latihan-latihan yang kamu dah hantar semalam. Okay. Cuba besarkan sikit supaya kamu nampak. Okay. Baik. Kita boleh lihat kat sini, contohnya macam Afiq Syakban 2 Anggrek. Dia baru buat muka surat 1 dan belum habis lagi. Sebab bila kamu dah siap, kamu kena angkat tangan, raise hand dan please check. Ingat lagi tak? Raise hand dan please check tu kamu kena buat. Kena gunakan simbol tangan ni untuk hantar. Okay, untuk hantar latihan yang kamu dah siapkan itu. Okay, jadi nanti Afiq Syakban 2 Anggrek, tolong masuk semula ke kelas K, okay, dan siapkan latihan yang sepatutnya kamu dah perlu siapkan semalam lah. Okay. Okay, seterusnya kita tengok kepada Ainul. Okay, Ainul dia dah buat 2 muka surat seperti yang cikgu dah bagi tahu semalam, dan kamu boleh lihat dekat sini cikgu dah bagi markah. Okay, cikgu dah bagi markah kepada Ainul ni. Okay, yang bagi markah tu saya lah. Okay, kalau kamu lihat kat sini cikgu dah semak. Okay, cikgu tak sempat lagi nak semak untuk semua orang. Jangan risau, nanti cikgu akan semak lah. Cikgu akan tanda semak jawapan. Ada yang sudah diberi markah, ada yang belum diberi markah. Okay, so yang cikgu dah semak macam ni. Okay, cikgu semak setiap tu dan cikgu akan tulislah well done ke, good ke, apa-apa yang cikgu rasa perlu, dan cikgu akan tulis tarikh untuk disemak macam ni. Okay, jadi nanti cikgu tahu ini yang baru, jadi tak ada masalah, kamu boleh buat lagi. Nanti pun tak apa sebab dia bukannya terhad, dia bukan macam quizzes live tu kan, selagi cikgu live tu baru kamu boleh guna. Tak, ini kamu boleh buat malam ke bila-bila ke. Okay, sebagai contoh, semalam masa cikgu edit tu, cikgu tahu Nurin sedang tengok masa tu. Nurin tengah buka masa cikgu tengah buat latihan-latihan yang lain tu. Nurin ni dia buka malam tadi, dia baru siapkan. Tak ada masalah, cikgu tak hadkan tempoh ya. Maksudnya kamu boleh buat
Sebab tu cikgu suka kelas skip ni, kamu boleh buat assignment ni secara atas talian, kamu tak perlu nak tulis tangan, boleh typing je, boleh guna phone, sambil-sambil kamu baring pun kamu boleh jawab. Okay, dan boleh buat bila-bila masa, petang, malam ke, ataupun bila-bila masa yang kamu free lah. Okay, jadi cikgu harap kamu lepas ni cuba buat lagi, sebab yang baru hantar dekat cikgu ni baru ada 7 orang. Ni cikgu semalam kan. Okay, so pastikan kamu buatlah, sebab ini cikgu dah fikirkan cara yang lebih mudah untuk kamu buat latihan. Instead of kamu tulis dalam buku, macam dulu kan kita tulis dalam buku, lepas tu kamu ambil gambar, kamu hantar dekat cikgu. It's quite burdensome, yang maksudnya it's quite macam dia susahkan kamu lah kan. Kamu nak kena tulis lah, nak kena salin rajah, nak kena tulis banyak-banyak. Sekarang cikgu dah mudahkan untuk kamu, boleh jawab guna telefon sahaja. Tengah-tengah baring tu, sesuai nak tidur tu, boleh jawab sekejap. Okay? So itu untuk kelas skip. Cikgu harap lepas ni kamu boleh jawab lagi. Okay? Lepas kelas ni nanti boleh jawab lagi. Lepas tu kita akan tengok lagi next week macam mana. Okay? Pastikan yang dah masuk tu gunakan nama yang sama. Kalau tak nanti dia akan ada 2 nama. Cikgu dah dapat detect dah siapa yang ada 2 nama ni. Kalau tak silap cikgu Arif. Arif Hakimi, dia guna nama 2 nama sebab cikgu perasan ni Arif. Mungkin sebab yang pertama ni dia tak tulis 2D kot, so dia mungkin rasa tak yalah, mungkin rasa bersalah tak tulis kelas kan. So dia gunakan nama yang baru. Jadi so dia akan jadi 2 nama macam ni lah. Nanti cikgu akan semak yang dah dijawab, yang tak dijawab ni cikgu akan delete. Jadi sila pastikan kamu ingat kamu ingat nama kamu. Okey, Alia dia sedang jawab ni mungkin. Okey. Ingat nama yang kamu tulis. Okey. Sekiranya tiba-tiba kamu tak ingat, boleh PM cikgu. Nanti cikgu akan bagi kamu nama yang kamu tulis dalam kelas skip cikgu ni lah. Okey. Baik. Okey, itu untuk kelas skip yang kita guna semalam. Cikgu harap lepas ni kita boleh guna kelas skip untuk latihan-latihan yang lain, sebab dia lebih mudah, dia lebih mudahkan kamu untuk buat kerja dan boleh buat bila-bila masa. Okay? Sebab cikgu nak galakkan ramai pelajar yang hantar latihan, buat latihan cikgu. Sebab kalau kita belajar je, kamu dengar je cikgu cakap, kamu dengar je cikgu mengajar, nak faham tu boleh faham, tapi kurang faham sebenarnya. Yang lebih meningkatkan pemahaman kamu adalah bila kamu buat latihan. So cikgu dah mudahkan kamu, cikgu harap lepas ni kamu semua boleh siapkan latihan yang cikgu bagilah. Okey. Baik, kita pun dah ada 15 minit dah. Baik, kita sambung pelajaran kita. Semalam kita dah belajar tentang keelektrikan. Okay, semalam kita dah belajar tentang tenaga, kita belajar tentang charge elektrostatik. Semalam kita dah buat aktiviti yang gosok-gosok tu kan. Kita dah belajar tentang apakah itu tenaga, unit tenaga. Okay, seterusnya kita belajar tentang bentuk-bentuk tenaga. Okay, ingat tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, tetapi dia boleh berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi, cikgu tak share. Okay, jadi make sure kamu ingatlah bentuk-bentuk tenaga ni. Okay, seterusnya kita belajar tentang sumber-sumber tenaga. Jadi ingat, semua sumber tenaga ini adalah digunakan ataupun diperlukan untuk menjanakan tenaga yang lain. Okay? Terutamanya kita nak janakan tenaga elektrik, sebab tenaga elektrik ni sangat penting dalam kehidupan kita seharian. Memang kita gunakan tenaga elektrik. Okey, seterusnya kita belajar tentang charge elektrostatik. So ingat, charge elektrostatik ni adalah charge elektrik yang statik ataupun tidak bergerak. Okey, dan kita ada 2 jenis charge. Kita ada charge positif yang kita panggil sebagai proton dan charge negatif yang kita kenali sebagai elektron.
Cas yang sama akan menolak, manakala cas yang berbeza akan menarik. Daya tolakan dan daya tarikan antara cas inilah dikenali sebagai daya elektrostatik. Okay, cikgu pergi laju sebab ni kita dah belajar semalam. Okay, ni adalah aktiviti yang kita jalankan semalam. Terima kasih kepada kamu semua yang telah berjaya menjalankan aktiviti ini bersama-sama cikgu semalam. Okay, kamu sebenarnya boleh buat lagi bersama adik-adik kamu petang-petang ke kan, tunjuk magic macam itu. Okay, seterusnya ini adalah penerangan. So ingat, bila kita gosok sesuatu bahan, contohnya semalam kita gosok pembaris. Okay, kita gosok pembaris dengan kain, pembaris itu akan menerima elektron daripada kain. Jadi kain yang ada elektron, semua elektron pada kain itu mostly akan berpindah ke pembaris, menyebabkan cas negatif ataupun elektron pada pembaris itu akan meningkat. Jadi pembaris itu akan bercas negatif. Okay, kain pula akan bercas positif sebab dia kehilangan elektron. Manakala cebisan kertas tadi dia neutral, jadi cas negatif pada pembaris itu akan menarik kepada cas positif yang ada pada kertas. Jadi kertas itu akan melekatlah pada pembaris tersebut. Okey. Okay, ini adalah contoh-contoh bahan lah. Kenapa kita kata bahan itu bercas positif? Sebab bilangan proton lebih banyak dari bilangan elektron. Bahan yang bercas negatif pula, bilangan elektron lebih banyak daripada bilangan proton. Manakala bahan yang neutral adalah cas positif, bilangan dia adalah sama dengan bilangan cas negatif. Okay. Seterusnya adalah kita belajar tentang elektroskop yang mana merupakan alat yang digunakan untuk mengenal pasti sesuatu bahan, mengesan kewujudan cas elektrik pada suatu objek. Jadi ingat balik macam mana elektroskop ini berfungsi, iaitu pada elektroskop ni kalau dia adalah neutral, maksudnya kalau dia neutral, maksudnya bilangan cas positif dan negatif pada elektroskop ni adalah sama. Pada mulanya sama kalau kita lihat bila didekatkan jalur bercas positif kepada ceper logam, so ini positif. Jadi elektron daripada kita punya elektroskop ni akan bergerak naik ke atas. Kenapa dia bergerak naik ke atas? Sebab dia tertarik kepada cas positif yang ada pada jalur ini. Jadi bila semua elektron berpindah ke ceper logam, jadi kerajang emas kita akan mencapai kerana kedua-dua bahagian ini mempunyai cas positif. Jadi cas yang sama akan menolak. Sama juga kalau kita dekatkan jalur bercas negatif. Bila kita dekatkan jalur bercas negatif, semua elektron pada ceper logam ini yang bahagian atas ni akan turun ke bawah. Sebab dia menjauhi lah kan, dia menolak. Jadi elektron akan turun ke bawah. Oleh kerana sebelah sini dan sebelah sini elektronnya lebih banyak. Kalau kita lihat kat sini elektron dia ada 2, 3, 4, 5 kan. Tapi positif ada 3 sahaja. Jadi sebelah-sebelah ni ada kedua-duanya ada banyak elektron. Maka dia akan menolak dan menyebabkan kerajang emas mencapai. Seterusnya kita belajar tentang elektrostatik dalam kehidupan seharian, iaitu kejadian kilat. Yang mana ingat kelas, kejadian kilat bahagian bawah bercas negatif, bahagian bawah awan bercas negatif, manakala bahagian atas awan bercas positif. Jadi cas negatif dalam awan akan tertarik kepada cas positif di permukaan bumi. Jadi terhasillah kilat apabila elektron itu berpindah daripada awan ke bumi. Dia sebenarnya sama macam kita buat pembaris dengan kertas. Awan ini adalah pembaris, manakala bumi adalah kertas. Tapi oleh kerana bumi ni dia berat kan, jisimnya besar, jadi dia tak adalah bumi tiba-tiba melekat pada awan. Oleh kerana macam semalam kita buat kertas tu kecil-kecil, jadi jisim dia kecil, jadi dia boleh naik ke atas melekat pada pembaris.
Selain daripada tu adalah konduktor kilat yang dipasang pada atas bangunan, di mana konduktor kilat ni akan disambung terus kepada bumi. Okay, jadi bila kilat tu kilat terjadi, jadi kilat tu akan sambar pada kita punya konduktor kilat yang tiga ketul ni, yang tiga terpacak ni. Dia akan menyambar pada tiga konduktor kilat ni dan elektron akan dibawa ke bumi dan akan tersimpan di bumi lah. So dibumikan. Kalau kamu pernah belajar elektrik, dia ada dibumikan. Maksudnya kita buang cas-cas itu ke bumi lah. Okay. Jadi hari ini kita masuk kepada sajuk seterusnya, iaitu arus elektrik. Ini adalah subtajuk yang ketiga dalam tajuk yang pertama, iaitu 7.1 keelektrikan. Okey, hari tu semalam kita dah belajar tentang cas elektrik. Sekarang kita nak belajar tentang arus elektrik. Kita guna elektrik ni, tenaga elektrik seharian. Jadi should be kamu tahu macam mana arus elektrik ini berfungsi. Okey, arus elektrik ialah kadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor. Okey, arus elektrik ialah kadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor. Kita belajar semalam cas elektrik kita ada dua, proton dan juga elektron. Tapi yang mengalir, yang boleh bergerak hanya elektron sahaja. Okey. Proton dia tidak boleh bergerak, dia akan statik sahaja. Yang bergerak hanyalah elektron. Okey. Jadi bila elektron ni bergerak dari satu kawasan, dari satu tempat ke satu tempat melalui suatu konduktor, maka kat situ kita katakan ada arus elektrik. Konduktor ni adalah apa? Konduktor adalah bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Tak semua bahan boleh mengalirkan arus elektrik. Contohnya kayu tak boleh mengalirkan arus elektrik. Itu kita panggil sebagai penebat. Kayu, getah, semua tu adalah penebat dan dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik ni seperti besi, kuprum, kamu nak tahu yang mana satu penebat, yang mana satu konduktor. Okey, kalau kamu pernah tengok kepada wire, contohnya wire, okey, jap ambil. Kita punya charger kan, okey, charger. Kalau kita lihat charger ni dia dibalut dengan plastik kan, dibalut dengan plastik dekat luar. Okay, kenapa kita balut plastik dekat luar? Sebab dalam ni ada wire, okay, ada wire konduktor. Kebanyakannya selalunya kita gunakan kuprum. Kadang-kadang niprom terpulang lah, dia tak semestinya sama. Okay, dan konduktor dia simpan dekat dalam supaya dia boleh mengalirkan arus elektrik daripada charger ni kamu sambung kepada plug kamu, okey, dan dekat hujung ni kamu akan sambung kepada telefon kamu kan. So dari maksudnya arus elektrik akan mengalirlah dari hujung ke hujung. Okey, tapi konduktor tu ada dekat mana? Konduktor tu ada di dalam. Kenapa konduktor tu dia simpan dekat dalam? Sebab konduktor kalau kita pegang wire yang ada arus elektrik, kita boleh terkena renjatan. Jadi untuk mengelakkan kita terkena renjatan elektrik, kita salutkan wire kita dengan penebat. So penebat ni adalah yang tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi tak adalah kita terkena renjatan elektrik. Okay, salah satu bahan konduktor adalah macam ni, plastik ataupun getah, kayu dan sebagainya. Okay. Sebab itulah kelas, kalau ada orang yang terkena renjatan elektrik. Okey, terkena renjatan elektrik. Contohnya dia pegang dekat Swiss, tangan basah tak boleh kan? Kalau kita pegang Swiss tu tak boleh tangan basah sebab kita boleh air tu boleh mengalirkan arus elektrik walaupun dia lemah. Konduktor yang lemah tapi dia still lagi boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, bila dia terkena renjatan, boleh tak kita pegang badan orang tu? Tak boleh kan? Kalau kita pegang badan orang yang terkena renjatan, kita akan terkena sekali renjatan elektrik tersebut. Jadi macam mana kita nak alihkan that person from the cord adalah kita gunakan kayu. Contohnya macam batang penyapu.
Okay, batang penyapu tu selalunya diperbuat daripada kayu ataupun plastik kan. Jadi kita boleh gunakan bahan penebat untuk alihkan orang yang terkena renjatan elektrik, sebab bahan penebat ni dia tidak boleh mengalirkan cas elektrik. Cas elektrik tak boleh mengalir dalam penebat. Okay, kalau dia boleh mengalir pun sedikit lah macam tu. Okay, konduktor. Jadi ingat, arus elektrik adalah kadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor. Kamu boleh anggap arus elektrik ni seperti air yang mengalir, dia mengalir macam tu. Okay. Cas elektrik diperlukan untuk membolehkan peralatan elektrik berfungsi. Jadi macam mana peralatan-peralatan di rumah kita tu berfungsi? Kerana adanya cas elektrik yang sentiasa mengalir di dalam litar dia. Tenaga yang diperlukan untuk mengalirkan cas-cas elektrik, untuk cas-cas ini mengalir, dia memerlukan tenaga. Jadi tenaga inilah boleh dijana daripada sumber tenaga seperti sel kering dan juga sel suria. Ini yang paling senanglah. Sel kering dalam dia tu ada bahan kimia. Sel kering ni tahu kan, sel kering tu bateri. Bateri yang biasa kita letak dalam jam semua tu. Okay. So sel kering ni dalam dia ada bahan kimia. So bila ada tindak balas kimia berlaku di situ, maka dia menjanakan tenaga kat situ. Jadi tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik. Sel suria pula adalah sel yang menggunakan tenaga, menggunakan matahari, tenaga cahaya kepada tenaga elektrik. Ni gunakan panel suria lah, sel suria. Selalunya kadang-kadang kalau kamu perasan dekat kalkulator kita, kalkulator bukan kalkulator saintifik kalkulator saintifik dia pakai bateri. Ada satu kalkulator tu yang jenis yang macam dekat kedai tu kan, yang besar tu, dia ada dekat atas ni kecil, dia ada panel suria dekat atas ni. Yang itu dia tak pakai bateri, dia pakai sel suria. Okey. Jadi ingat, arus elektrik adalah kadar pengaliran cas elektrik. Bermaksud apa? Bila berapa banyak cas elektrik tu mengalir. Okay. Jadi untuk gerakkan cas-cas elektrik ni kita perlukan tenaga, dan tenaga ni kita boleh jana daripada sel kering, sel suria dan juga sumber-sumber tenaga yang kita dah belajar. Ingat tak? Kita belajar sumber tenaga air, matahari, ombak, bahan radioaktif, bahan api fosil, semua tu kita boleh gunakan untuk menjanakan tenaga yang diperlukan untuk mengalirkan cas-cas elektrik. Okey. Jadi cas elektrik ni kita boleh ukur. Kita nak ukur pengukuran kuantiti elektrik. Kat sini kamu boleh lihat pada muka surat 148. Sama je. Okey, cikgu ambil semua ni dalam buku teks kita. Okey, pengukuran arus. Okey, arus kat sini kita ada yang pertama tadi kita dah belajarkan, arus elektrik dapat diukur dengan ammeter. Okey, ni ammeter kita. Macam mana kita nak kenal ammeter, cikgu? Dua-dua ni nampak sama je, cikgu. Ya, dia nampak sama kan? Tapi macam mana kita nak bezakan adalah kita tengok kepada unit yang dekat tengah ni. Kamu tengok kat sini adalah A. Ni A ni. Dan di sini adalah huruf B. Okey. Ini A adalah yang pertama, dekat tengah dia huruf A. Dekat yang huruf yang kedua ni, yang huruf dekat tengah dia adalah huruf B. Baik, A dan B ini mewakili unit. Mewakili unit kuantiti yang disukat, yang diukur. Okey, unit SI bagi arus ialah ampere, bukan ampere. Okey, ampere kamu ada belajar di masa di tingkatan 1 kan? Dah belajar di tingkatan 1 ampere, dan simbolnya adalah A huruf besar. Jadi tengok kat sini A huruf besar. Jadi A kat sini mewakili unit SI untuk arus. Jadi ini adalah ammeter. Ammeter ni dia untuk arus ni dia senang nak ingat sebab dia semua A. Arus, ammeter, ampere, A. Semua huruf A. Jadi senanglah kita nak ingat arus elektrik. Kita nak ukur arus elektrik, nak suka arus elektrik, kita gunakan ammeter. Unit dia ampere,
dan simbolnya adalah A huruf besar. Jadi alat yang kita gunakan dekat makmal ini adalah ammeter. Nak kenal ammeter, tengok dekat skrin dia ni ada huruf A. Maka A ini mewakili ampere kat sini. Okey. Seterusnya kuantiti elektrik yang kita nak ukur adalah voltan. Voltan ialah beza upaya antara dua titik yang boleh diukur dalam unit volt. Unit dia volt, V huruf besar menggunakan voltmeter. Voltan senang juga kan? Sebab voltan di huruf V semua. Voltan ialah beza upaya antara dua titik. Baik. Cikgu beza upaya ni macam mana? Nanti kita lihat masa kita akan buat eksperimen secara dalam talian. Kita nak tengok berapa voltan dari satu titik ke satu titik. Okey? Jangan risau, nanti kita buat. Okey, voltan beza upaya antara dua titik yang boleh diukur dalam unit volt. Simbol dia V huruf besar menggunakan voltmeter. Jadi ini adalah voltmeter. Macam mana kita kenal voltmeter? Tengok kat sini ada huruf V yang besar. V besar ni menunjukkan voltmeter. Okey, senang kan? Okey, arus ammeter, unit ampere, simbol A huruf besar. Nak kenal alat dia ni, ini adalah ammeter. Tengok dekat tengah ni ada huruf A. Voltan, unit dia volt, simbol dia V huruf besar. Guna alat dia kita gunakan voltmeter. Macam mana nak kenal pasti nak ukur, kita tengok kepada alat kita ada huruf V dekat tengah dia. Senang. Voltan V semua. Kalau arus A semua. Okey. Cuba arus ni dia ada simbol dia I lah. Nanti kita tunjukkan. Okey, dan yang ketiga yang kita boleh ukur dalam suatu litar, dalam satu komponen elektrik adalah rintangan. Okey, rintangan ialah keupayaan sesuatu konduktor untuk menentang aliran arus elektrik. Okey, menentang aliran arus elektrik melaluinya. Unitnya adalah ohm. OHM, cara sebut dia ohm. Ohm, dan ini adalah simbol untuk ohm ini. Okey, ni dia lain sikit kan? Ohm. Okey, rintangan ialah keupayaan sesuatu konduktor untuk menentang aliran arus elektrik melaluinya. Okey, dia seperti inilah. Rintangan ni dia macam kalau ada sungai yang mengalir tu kan, tiba-tiba ada batu besar dekat tengah-tengah tu. So batu besar tu adalah rintangan. Okay? Jadi dia akan menghalang ataupun dia akan menentang, dia akan menghadkan pengaliran air tadi. Elok-elok air tu mengalir, tak ada apa-apa, tiba-tiba ada batu besar kat situ kan. So batu itu dia boleh menghalang, dia boleh melambatkan proses pengaliran air tersebut. Itu adalah rintangan. Okay, rintangan juga ada macam laluan yang kecil, berbagai-bagai lah. Tapi kita senang untuk kita analogikan, kamu boleh kata arus elektrik ni seperti arus air yang mengalir, air memang dia mengalir. Lepas tu tiba-tiba ada batu besar. Batu besar tu adalah rintangan. Jadi bila ada batu besar dekat tengah-tengah air mengalir tadi, air tadi tak dapat mengalir dengan baik. Jadi rintangan ni dia adalah menentang aliran. Maksudnya dia akan memperlahankan arus elektrik yang melaluinya. Okey, dan rintangan ni dia ada dua lah, perintang boleh laras dan juga perintang tetap. Perintang tetap dia dah ada nilai dia berapa ohm, dan perintang boleh laras iaitu rheostat, kita boleh laraskan berapa banyak rintangan yang kita nak gunakan lah. Selain daripada tu, mentol juga adalah satu perintang lah, sebab dia kita kena supply voltan dan juga voltan kepada mentol tersebut, jadi menyebabkan arus kita menjadi perlahan. Nanti kita buat eksperimen tu, okey? Jangan risau. So tiga-tiga perkara ini kamu mesti ingat. Arus sukat dengan ammeter, unitnya adalah ampere, simbolnya huruf A besar. Okey, tengok dekat alat kita ada huruf A. Voltan ukur dengan voltmeter. Unitnya adalah volt dan V huruf besar simbolnya. Okey, dan rintangan unitnya adalah ohm. Okey, sekarang kita akan buat, kita nak ukur pengukuran kuantiti elektrik. Baik, ini adalah salah satu litar lah yang cikgu nak tunjukkan. Ini litar
Okey, ini kita gunakan alat. Kalau kita lihat kat sini ada ammeter sebab ada A, ammeter, kita ada voltmeter, kita ada mentol, kita ada swiss dan juga kita ada bateri lah. Okey, ini adalah raja skematik. Raja skematik ni maksudnya dia gunakan simbol. Simbol-simbol ni. Jangan risau, simbol-simbol ni kamu sebenarnya akan belajar masa di 7.2. Cikgu cuma perkenalkan je lah pada hari ini. Okey, so sekarang kita akan buat aktiviti. Untuk sekejap ya cikgu tengok. Okey, kita akan buat aktiviti buku teks anda, aktiviti 7.6. Okey, kalau semua boleh lihat kepada aktiviti 7.6, kita akan jalankan aktiviti itu sekarang. Okey. Okey, sekejap ya. Kita akan bina litar. Okey, dekat message cikgu ada share website. Okey, cuba kamu klik dekat website yang cikgu tunjukkan. Okey, bila kamu klik kepada website tersebut, dia akan tunjukkan laman dekat website ini. Kita nak kena gunakan website ini untuk kita bina litar elektrik seperti dalam buku teks anda. Okey, yang baru masuk tu cikgu share sekali lagi link. Okey, link untuk pergi ke aktiviti kita. Kita akan jalankan aktiviti 7. Buku teks anda 7.6. Okey, muka surat 149. Kita tak ada ammeter di rumah, kita tak ada dawai penyambung, kita tak ada swiss semua tu kan. Jadi kita buat aktiviti secara atas talian. Okey, sekejap ya cikgu share cikgu punya screen supaya kamu boleh lihat apa yang kita akan buat sekarang. Okey, jadi cikgu akan sorry. Okey, ini adalah paparan skrin kita, paparan skrin cikgu. So kita akan buat aktiviti 7.6 yang boleh buka. Contohnya kalau kamu ada buku teks, kalau kamu gunakan komputer ataupun laptop, cikgu rasa kamu boleh buka. Yang guna phone cikgu tak pasti, tapi kamu boleh cuba. Okay. Kalau tak dapat buka pun tak apa, kamu boleh gunakan, kamu boleh buat ini pada masa yang lepas-lepas ni boleh buat. Okay, sebab aplikasi ni nanti cikgu akan share dalam grup link kepada website ini. So kamu boleh guna dan kamu boleh cubalah. Okay. So aktiviti 7.6 ini juga terdapat dalam kamu punya kelas kit. Okay, kelas kit yang cikgu buat. Okay, kalau kamu boleh, banyak pula nak kena buka kan. Okay, kelas kit yang cikgu buat ni ada satu muka surat 4, aktiviti 7.6. Okay, muka surat 149 itu yang kamu kena isi pada hari ini. Jadi bagi mereka yang tak dapat nak buka banyak-banyak, tak ada masalah, kamu boleh catat, ambil bacaan hari ini dan nanti kamu boleh isi kemudian. Okay, baik. Siapa yang ada masalah lagi boleh utarakan sebelum kita mula. Okay, cikgu ulang lagi sekali ya. Kita akan jalankan aktiviti 7.6. Okay, aktiviti 7.6 ini kita akan jalankan secara dalam talian di website ini kelas. Okay, website ni ada cikgu share di chat. Okay, di bahagian chat dekat kita punya Google Meet.
sekiranya ada masalah untuk cuba masuk, kalau tak dapat pun tak apa, tak ada masalah, tapi cikgu harap kamu boleh cuba sekarang supaya kalau ada masalah untuk guna, kamu boleh utarakan kepada cikgu lah. Bagi mereka yang tak dapat masuk, tak ada masalah, kamu catatkan sahaja bacaan, nanti kamu boleh isi. Isi dekat mana kelas? Pergi kepada kelas KIK nanti, kamu boleh lihat cikgu dah sediakan template untuk aktiviti 7.6. Cikgu ada sediakan juga website pautan untuk kamu pergi ke website yang ini untuk kamu bina kamu punya lita. Kemudian kamu catatkan bacaan emitter iaitu arus dan juga kecerahan mentol. Untuk kecerahan mentol, pilih sahaja kecerahan-kecerahan yang dekat sini, kamu drag lah, masukkan dalam kotak macam biasa. Sebab kelas KIK ni dia boleh gerakkan kita punya pilihan jawapan. Jadi cikgu dah sediakan pilihan ini, kamu gerakkan sahaja masuk dalam kotak-kotak jadual yang cikgu telah sediakan. Jadi senang, tak payah nak tulis apa-apa kan. Tapi hari ni tak apalah kalau kamu tak dapat nak buka semua benda dalam satu masa, sebab dia kalau kamu guna phone agak terhad kan. Sebenarnya boleh kalau kamu guna dekat Chrome dan kamu pilih desktop site. Kamu boleh buka banyak-banyak tab sekaligus. Dia tak akan hilang lah. Jadi kalau tak ada masalah, mari kita mulakan. Dah buat, kamu boleh catatkan. So cikgu buka sekejap ya. Cikgu buka, cikgu punya cikgu punya ni Syahidah punya ni kosong ni. So ni cikgu punya, ni tak boleh nak ni. Bagi yang tak ada lagi, mana yang belum ada link untuk kelas KIK, cikgu ada juga share di kita punya chat, di kita dekat kita punya chat kita. So kamu boleh masuk kelas KIK macam biasa untuk kita masukkan nilai siapa yang baru guna kelas KIK tu, ini adalah paparan kamu. So masukkan nama kamu, pastikan nama yang sama. Seterusnya pergi ke muka surat muka surat 4. Kita akan isi kita akan isi ni bersama-sama nanti. Siapa yang tak dapat nak buka banyak-banyak, tak ada masalah. Lihat, ini adalah pemerhatian yang kita akan buat. So kamu boleh tulis sikit dekat buku mana-mana, nanti kamu boleh isi kemudian. Untuk kecerahan mentol ni, kamu boleh drag sahaja untuk letak sekarang kita akan buat eksperimen ini. Jadi pergi ke muka surat ataupun pergi ke website yang kita nak bina kita punya lita. Kita lihat dekat gambar foto 7.8 buku teks anda. So apa yang tujuan kita buat aktiviti hari ini adalah untuk mengukur arus dan voltan. Kita nak sukat arus dan voltan. Tadi kita dah belajar kan arus dan voltan tu apa. So sekarang kita nak sukat arus dan voltan dengan menggunakan alat pengukuran yang sesuai. Jadi untuk ukur arus kita gunakan ammeter. Ingat kelas, kita gunakan ammeter untuk arus. Sekarang apa arahannya? Dia kata sambungkan lita seperti yang ditunjukkan dalam gambar foto 7.8 menggunakan sel kering. Tengok. Ini rajahnya. Sekarang kita cuba buat. Jadi dekat sini kamu boleh lihat ada ammeter. So ambil ammeter yang panjang ni, dragkan dia dekat sini. Letaklah kat mana-mana yang kamu nak. Dekat tepi ni boleh pilih. So ammeter kamu lihat ammeter ni dia sambung, ada wire sambung kepada switch. So ambil wire, sambung dekat bulat-bulat ni. Ambil switch. Switch dah ada. Ni switch kamu pilih sahaja yang ada dekat sini. Pilih je, tak ada masalah.
Okey, dan switch ni dia sambung kepada sel kering. Bateri. Okey, ambil wire satu lagi, sambung dekat sini. Okey, ni kita punya kita buat macam tu. Okey, ambil bateri satu. Okey, dia boleh potong-potong, boleh pusing-pusing macam tu ya kelas. So tak kisahlah kamu nak buat dia macam mana. Okey, cikgu nak buat macam ni biar dia cantik sikit. Okey, lepas tu wire lagi. Okey, tengok dia kata kat sini satu sel kering. Jadi guna satu sel kering sajalah. Okey, dah sambung dekat kita punya sel kering kat sini. Sambung kepada mentol pula. Okey, ambil mentol. Okey, mentol dah ada. Kemudian mentol ni sambung kepada ammeter kita. Okey, so ambil wire satu lagi. Sambung. Macam tu. Okey, cikgu nampak pelik cikgu. Okey, tak apa. Kamu boleh buat macam ni kan. Ambil wire lagi satu. Dekatkan sikit, rapatkan soft. Okey, sambung. Okey, boleh panjang-panjangkan dia. Okey. Baik. Okey, dah siap dah kita punya lita kita. Okey, so apa bacaan yang kamu nak ambil adalah, okey, boleh nampak cikgu harap kamu boleh nampak dengan jelas lah. Okey, cikgu tengok sekejap dekat. Sekejap ya. Okey, sementara tu kamu boleh cuba bina dulu. Okey, cuba bina dulu kita punya apa ni? Kita punya litar. Okey, cuba bina dulu. Cikgu bagi masa sekejap. Okey, so kamu boleh nampak. Okey. So ini litar kita. Okey, litar kita dah ada kat sini. Baik. Sekarang ni kita tengok dekat sini kan, dia ada show current. Show current ni kita boleh pilih elektron ataupun konvensional. Apa beza elektron dan konvensional? Elektron ni adalah ditunjukkan elektron tu bergerak arah mana. Mari kita tengok. Kita sambungkan litar. Okey, so kamu boleh nampak tak elektron tu bergerak ke sebelah sini kan? Dia bergerak ke arah sini. Nampak dia bergerak ya? Nampak dia bergerak? Yes, nampak dia bergerak. Okey, kalau konvensional maksudnya arah aliran arus. Ini arah aliran elektron. Elektron dan arus dia tak sama aliran. Elektron dia bergerak ke sini. Okey. Manakala konvensional dia terbalik. Okey. Dia terbalik, dia tak sama. Boleh okey, kita tengok kepada elektron lah. Okey, so kamu boleh lihat ya sekarang bila kita gunakan satu apa nama dia ni? Satu bateri, kita boleh lihat bacaannya adalah 0.9 ampere. Arus ni adalah 0.9 ampere. Jadi apa yang kita perlu buat ni? Kita catat satu sel kering. Okey, balik ke semula ke kita punya kelas kit kita tadi. Mana kelas kit cikgu? Okey, ni kelas kit kita kan? Kelas kit kamu tadi. Satu, bilangan sel kering. Satu kan? Mana kita punya sorry. Okey, kita punya litar tadi. Baru satu sel kering. Okey, satu sel kering bacaan ammeter atau arus kita dalam unit ampere. So berapa? 0.9 ampere. Jadi catat kat sini 0.90. Okey, perlu tak tulis ampere tu? Tak perlu lagi sebab dalam jadual sudah ada unit di sini. Okey, kecerahan mentol. Okey, tengok cerah tak mentol kita? Bolehlah cikgu. Okey, so tak apa, kita tengok nanti kan. Kita nak sambung lagi litar kita ni ada berapa kan. Okey, so sekarang kita buka balik switch kita. Okey, sebab dia kata kat sini hidupkan switch dan catatkan bacaan ammeter. Kita dah tengok dah tadi. Kita dah catat bacaan ammeter dan kita dah perhatikan kecerahan mentol. Okey, kalau tak ingat tengok balik. Okey, tengok balik cerah macam ni bacaan 0.9 ampere. Okey, dah tulis
dah catat dekat kita punya kelas kit. Kalau tak ada, catat dulu dekat kertas mana-mana, nanti boleh sambung dekat kelas kit secara atas talian. Kecerahan mentol, mungkin kita tak dapat nak tulis lagi sebab kita tak sebab kita kena kita kena bandingkan kecerahan-kecerahan mentol tersebut. Jadi kita biarkan dulu, nanti kita boleh tengok balik kan. Okey, so sekarang kita kata kat sini rekodkan pemerhatian anda. Okey, sudah rekod. Ulang langkah 1 hingga 3 menggunakan 2 sel kering. Tapi cikgu nak kita buat sampai 3 sel kering. Mari kita buat. Okey, masih gunakan lintah yang sama. Kita buka balik switch kita. Kita nak tambah lagi bateri. Okey, cara nak tambah bateri senang je kelas. Kita alihkan mentol ni sikit. Okey, kalau kamu nak potong nak potongkan dia, tekan kat sini sampai keluar tanda gunting. Tekan gunting, so dia akan putus. Macam tu. Okey, kita letakkan mentol kita kat sini. Okey, so kita tambahkan bateri kita satu lagi. Tambah je kat ujung ni. Okey, tambah. Sekejap je. Kita boleh, cikgu nak pusingkan. Kamu kena rajin-rajinlah gunakan benda ni. Okey. Okey, kita bawah sikit sebab dia nak letak banyak lagi. Okey, kemudian kita, bateri ni kamu boleh laraskan berapa volt Jadi kita tak payah laraskan lah, kita senang kita guna je. Okey, so sambung kat sini, so sambung lagi. Sekarang kita gunakan 2 sel kering. Kita lihat kepada bacaan arus kita berapa. Okey, kita sambungkan switch. Okey, bacaan kita berapa? 1.80. Okey, catat. 1.80 ampere. Okey, kalau kita lihat kecerahan mentol, dia lebih cerah daripada yang tadi kan? Dia lebih cerah daripada yang tadi. Maksudnya satu mentol nampak macam suram je. Sekarang kita dah tambah satu bateri nampak macam suram kan? Sekarang kita dah tambah 2 bateri, dia dah nampak lebih cerah. Tengok warna-warna yang dia punya jalur-jalur ni lebih besar dan lebih terang. Okey, dah catat dah dekat sini. Okey, kemudian kita pergi, kita ulang 3 sel pula. 3 sel kering. Okey, 3 sel kering. Okey, kita buka balik switch kita. Potong dekat sini. Kita tambah lagi 1 bateri. Okey, tambah bateri. Sengit-sengit pun tak apa. Okey, tambah. Okey, sekarang kita lihat. Kita sambung switch kita. Wah, tengok bacaan arus dia 2.70. So catatlah dekat sini 2.70. Okey. So daripada kita buat tadi kelas, kita boleh lihat ini paling cerah kan daripada yang dua-dua tadi. So kita bolehlah tulis kalau satu sel kering agak malap. 2 sel kering cerah. Tapi kalau bila kita 3 sel kering sangatlah cerah. Teranglah sebab kita guna cerah ni sebab kat sini dia tulis kecerahan mentol. Okey, boleh seronok kan? Kita boleh main-main dengan lita. Tak boleh pergi sekolah pun tak apa, kita ada sekarang dah moden, semua boleh buat secara atas talian. Cuma kita tak dapat nak peganglah alat tersebut secara fizikal. Tak apa, nanti kita masuk sekolah, kita boleh buat di sekolah lagi. Okey. Jadi nanti boleh buatlah dekat nanti pun boleh buat, tak ada masalah Okey, kalau tak tahu nak buat nanti kamu tonton semula video pengajaran ni, cikgu akan upload dekat YouTube macam biasa. Tengok balik macam mana cikgu buat. Okey, boleh. Okey, kita buka balik. Okey, sekarang kita nak buat B pula. Mengukur voltan menggunakan voltmeter. Sekarang kita nak guna voltmeter pula. Okey, cikgu dah siapkan B, pemerhatian kamu macam biasa. Okey, cuma catatkan sahaja dan tengok kecerahan mentol. Sebelum kita pergi yang dekat B ni, kita tengok A dulu. Okey, tengok bila kita tambahkan bilangan sel kering kita, bacaan arus kita meningkat. Betul tak? Jadi
bila kita macam mana kita nak suruh arus tu bertambah, kita kena tambahkan sel kering kita. Okay. Dan kita boleh lihat mentol kita pun semakin cerah dia menyala. Okay. Sekarang kita nak ukur voltan dengan menggunakan voltmeter pula. Okay, sekarang kita pergi ke switch kita balik ni, yang ni balik. Okay. Kita ikut arahan, dia kata kat sini kan voltmeter perlu disambungkan secara selari dengan mentol supaya dapat mengukur voltan. Okey, baik. Apa benda selari ni cikgu? Masa ni kamu tak belajar lagi selari sebab dia selari dia ada tajuk yang bawah ni 7.2 baru ada selari. Tapi tak apa kelas, macam mana kita nak tahu, tak ada masalah sebab dalam buku teks kamu gambar foto ni dia dah tunjukkan cara pasang yang betul, cara pasang yang mudah, senang nak ikut. Okey. Kita ikut apa yang diberi. Okey, sekarang ni current ni dah tak ada kan. Okey, kita boleh buang. Kita punya emitter ni dah tak ada, kita boleh buang. Okey, so kita lihat kita ada switch. Okey, switch dah ada. Dawai penyambung. Okey, sel kering. Dia kata gunakan satu sel kering. Jadi kita buang dulu sel kering yang lain. Okey, kita buang dulu sel kering yang lain. Okey, boleh kita buat sekejap Kita Okey, ni seterusnya apa? Okey. Kita boleh buang yang ni. Dia agak makan masa tapi tak apa. Cikgu suka main benda ni. Lagipun dia tak berisiko kan, tak adalah kamu terkena renjatan ke apa ke. Kalau dekat sekolah tu kita kena berhati-hatilah sebab dia kita boleh terkena renjatan elektrik kan. Tapi ni semuanya automatik. Okey. So lihat switch sambung kepada dawai penyambung pergi ke sel kering. Okey. So ni sel kering kita, wire tadi ada. Okey, pergi ke sambung kepada sel kering kita. So ingat kita nak tambah, kita akan tambah lagi sel kering kita. Okey, kemudian sel kering akan bersambung dengan mentol. Okey, so dia akan sambung dengan mentol. Tak apa, tak cantik tak apa. Okey, mentol kita duduk diam. Okey, mentol, kamu lihat mentol ni sambung kepada switch dekat sini. Tengok mentol ni sambung dekat switch dan kita ada voltmeter dekat mentol ni kan. Okey. So sambung dulu wire daripada mentol. Okey, sambung dulu wire ni daripada mentol ke switch kita. Okey. Kita tak nampak pula kan dia punya. Okey, macam tu kan. Okey, seterusnya kita nak voltmeter. So kita ada voltmeter dekat sini kelas. Voltmeter kita dia macam ni. So apa kamu kena buat? Dia ada dua wire ni kan. Dua wire pula. Dua benda ni. So letak kat sini satu. Letak dekat sini satu. Okay. Okay macam ni. Letaklah kat situ. Okay, so kita lihat. Sekarang ni kita lihat bila kita sambungkan switch. Okay. So kita nampak dekat sini Okay. So nampak bacaan dia voltage dia 9 volt. Okay. Tak ada masalah, kita buat je dulu. Nanti cikgu betul ke cikgu? Betul ke? Salah ke? Okay, tak apa, kita cuba. Okay, sekarang kita dah dapat kedah bacaan dia 9 volt. Okay, masukkan dalam, masalah apa yang ni? Kita masukkan dalam kita punya ni, okay, 9.0. Okay, so nampak kecerahan mentol dia. Macam ni lah suam-suam je kan. Okay. Sekarang kita dia kata hidupkan switch dan catatkan bacaan voltmeter. Kita dah buat dah. Perhatikan kecerahan mentol. So ingat cerah mentol dia macam ni je. Suam je. Okay, ulang langkah 1 hingga 3 menggunakan 2 sel kering. Okay, sekarang kita tambahkan sel kering kita. Okay, potong dulu kat sini. Cikgu. Ya. Saya buat bateri saya terbakar.
Kenapa bateri kamu terbakar? Tak ikut. Terbakar pula. Okey, kamu ikut seperti cikgu buat ke? Ya. Kamu guna bateri yang ini ke? Sebab dia ada 2 bateri tu. Okey, Oh. Afiq tengok kat atas ni dia ada 1 bateri ni kan? Hmm? Ni bateri 1, ada 1 lagi bateri yang ini. Guna yang tu? Kamu guna yang ni? Tak. Oh, kamu guna yang atas ni? Ya. Macam mana kamu boleh, kenapa bateri kamu? Oh, dia keluar api ke? Ya. Dia keluar gambar api-api besar tu ke? Kamu buat ikut macam saya? Tapi saya ingat sikit. Bateri ni dia betul tak sambungan dia? Maksud cikgu, kalau kamu lihat bateri ni dia ada kepala dekat ujung kan? Lepas tu terbalik ke? Tak. Kuning je ke bawah. Patutnya dah betul. Kenapa kamu terbakar? Cikgu okey je. Ke kamu tak okey? Tak apa, cikgu tambah dah sekejap Cikgu tambah bateri sekejap. 1 bateri pun dah terbakar dah? Bateri terbakar. Okey, cikgu try dulu pula. Okey je, tak terbakar pun. Terbakar. Tak apa, terbakar dalam tu je kan. Kenapa bateri terbakar? Sebetulnya ini je yang terbakar. Okey, tak apa Afiq, cuba kamu tekan dekat bateri. Ya. Okay, tekan dekat bateri. Nampak tak dekat bawah ni dia ada voltage kan? Ya. Okey, cuba kamu kurangkan voltage dia tu. Saya dah 9.0 volt. Okey, cuba kurangkan. Nampak tak ada yang kat tepi ni? Tetap terbakar. Kurangkan. Okey, sebenarnya kalau ikut bateri yang biasa kita guna, dia 1.5 volt sahaja. Jadi Cikgu, bateri saya terbakar. Kenapa korang punya bateri terbakar? Bateri cikgu elok je. Okey, bagi mereka yang bateri terbakar tu, cuba bina semula. Okey, cuba bina semula. Kita guna bateri yang warna kelabu tu kot. Cikgu rasa kamu guna yang ni kan ni? Yang ada simbol ni, yang ni. Sebab yang ni dia high voltage ke? Cikgu tengok sekejap. Saya tak guna yang tu. Nurin ada buat Nurin? Cikgu tengok bateri cikgu terbakar tak? Tengok bila guna yang ni baru dia terbakar. Kamu tahu ke? Okey, tengok kenapa dia terbakar Kamu lihat voltage dia tu tampak tak? Sangat besar kan? 1015.6 volt. Sangat besar, sebab itulah dia terbakar. Kesian pula cikgu buanglah. Okey, cuba lagi Afiq, cuba lagi. Yang lain macam mana? Terbakar ke? Tak. Siapa yang terbakar tu? Okey. Saya dapat. Dah dapat dah? Cuma rupanya tak sambung kat mentol. Tak sambung betul. Tak sambung betul. Oh, okey. Okey kelas, kamu tengok cikgu ubah. So ada masalah lagi ke Afiq? Boleh buat Okey. Okey, tak ada masalah. Kita cuba-cuba, tapi seronok kan main benda ni. Dia macam menarik. Supaya cikgu jumpa. Okey, kamu lihat kalau cikgu letak yang merah ni dekat atas, yang bawah, yang hitam ni dekat bawah, kita boleh lihat bacaan voltmeter Negatif. negatif. Apa maksud negatif ni? Maksudnya sambungan kamu terbalik. Dia tak ikut sambungan betul. Kamu sebab dia adalah direct current arus terus. Arus terus dia akan ada positif negatif. Bila kamu sambung terbalik, maka dia akan jadi bacaan negatif lah. Jadi bila kamu dapat bacaan negatif, jangan takut, dia tak akan terbakar. Cuma kamu tukar sahaja. Okey, tukar sahaja kedudukan voltmeter kamu. Macam tu je. Tak ada masalah, okey? Dia tak adalah terbakar tu. Cikgu tak tahulah kamu guna bateri ni kot. Sebab bateri ni besar dia punya voltan dia. Okey, so kita catat 2 sel kering
15.60. Okey, catat. 15.60. Okey, kita lihat mentol kita lebih cerah daripada yang tadi. Okey, sekarang kita sambung pula tiga mentol. Hai Jazlan, baru masuk ke? Okey, kita sambung pula tiga bateri. Okey, ambil lagi satu bateri kita. Okey. Saya letak 2 bateri dapat 18. 18. Okey. Tak ada masalah. Dia sebenarnya tengok kepada panjang kamu punya ni. Kamu punya apa? Wire ni. Bila wire kamu panjang, jadi rintangan tu akan tinggi. Jadi voltan dia akan berkurang lah. Macam cikgu ni, cikgu guna wire panjang. So dia voltan dia akan berkurang. Tak apa Nurin. Tulis je yang kamu dapat tu. Tak ada masalah. Okey Dia tak akan semestinya sama. Semua orang tak akan sama. Cuma kita nak buktikan bahawa bila kamu tambah kita punya bateri, voltan dia tu akan bertambah. Itu je sebenarnya. Dan kita nak lihat kecerahan mentol juga. Dia semakin cerah. Itu je. Okey Nurin? Okey. Okey. So sekarang cikgu dah letakkan tiga bateri. So bacaan cikgu adalah 24.6. Okey, so catatkan dalam kita punya ini 24.60. Okey, so catatlah. Jadi kita boleh tengoklah kecerahan mentol ini yang paling cerah. Jadi drag kan. Okey, malap, cerah dan sangat cerah. Macam tu. So kita dah siapkan dua aktiviti kita pada hari ini. Okey. Jadi tadi kan kita belajar tentang voltan. Voltan adalah beza upaya. Okey. Mana tadi kan kita belajar ni? Okey, voltan ialah beza upaya antara dua titik. Kita tengok tadi kan. Voltan ialah beza upaya antara dua titik. Sebab itulah kita letakkan voltmeter ni di antara dua titik macam ni kelas. Kita boleh ukur kat mana-mana pun kamu nak ukur. Contoh, saya nak ukur dari sini ke sana. Boleh, tak ada masalah, ukur je. Dari sana ke ukur bateri saja ke? Boleh, tak ada masalah. Kamu boleh main-main. Dan kalau kamu rasa nak ukur lagi, kamu boleh letak resistor. Ini resistor ni adalah perintang perintang. Boleh letak perintang lagi. Boleh letak fuse, nanti kita boleh tengok fuse tu terbakar ke tak. Okey, boleh letak ni. Kenapa dia gunakan dollar bill, paperclip dan coin ni, dia nak tunjukkan bahan-bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik ataupun tidak. Boleh main-main dah nanti. Okey, pensel. Anjing pun ada, cikgu tak tahu kenapa. Okey. Okey. So nanti kamu boleh explore lagi benda ni. Jadi so kita dah berjaya menjalankan aktiviti 7.6 A dan B. Okey, sekarang kita dah letak dah dekat sini. Kita dah isi dah. Kamu dah isi dah macam ni. Kita tak perlu lagi tulis unit dia kelas sebab dalam jadual ni dia dah tulis unit dia iaitu ampere untuk arus dan volt V ni untuk voltan. Okey. Jadi tak perlu tulis lagi. Tapi kalau dalam soalan kena tulislah sebab dia tak ada unit dekat atas ni kan. Okey, sekarang kita jawab soalan. Soalan ni, perbincangan ni sama je dengan perbincangan yang ada dalam buku teks kita. Okey, soalan yang pertama, apakah hubungan antara arus elektrik dengan penambahan bilangan sel kering? Maksudnya dia nak tahu apa berlaku kepada arus elektrik bila kita tambah sel kering. Kita lihat balik kepada kita punya pemerhatian. Macam mana kelas? Bila kita tambah sel kering, apa berlaku kepada bacaan arus kita? Macam mana Arif? Adakah bacaan kita meningkat ataupun menurun Arif? Lagi tinggi. Lagi turun? Ya. Bacaan emitter kamu menurun ke?
Ikmal cakap bertambah. Kamu dapat semua menurun ke? Tengok Tak. yang bertambah kan? Ya. Bertambah. Okey, jadi kamu boleh tulis kat sini. Jawapan dia apabila bilangan sel kering bertambah, arus elektrik bertambah. Okey, macam tu. Okey, seterusnya soalan 2, apakah hubungan antara voltan dengan penambahan sel kering? Tengok pula yang B, bila kita tambah sel kering kita boleh lihat bacaan voltmeter kita semakin meningkat. Okey, sama juga. Apabila bilangan sel kering bertambah, arus elektrik juga bertambah. Okey. Berikan satu inference bagi kecerahan mentol dalam aktiviti A. Okey. Kenapa bila bacaan emitter bertambah? Okey. Mentol ni semakin terang kelas. Okey. Mentol ni semakin menyala dengan semakin terang. Sebab apa kelas? Inference ni adalah sebab kan. Okay, macam mana kita boleh meningkatkan kecerahan mentol ni adalah bila kita tambah sel kering. Sebab kalau arus, kita tak boleh nak tambah dia. Kamu tak boleh nak tambah arus macam mana kan? Kamu hanya boleh tambah arus tu dengan menambahkan bilangan sel kering. Okay. Jadi inference kita adalah kecerahan mentol ni Arif cakap apa? Letak semua bateri, lepas tu saya naikkan tahap dia, lepas tu terbakar. Memang lah. Okey, kelas. Kalau kamu tambahkan voltan ni kan, cikgu dah bagi tahu kan, ini voltan dia, voltage dia ni kalau kamu tambah semua bateri ni, dia tengok dia terbakar. Apa maksud dia terbakar ni kelas? Maksudnya dia dah overload, voltage dia terlalu besar. Okay, bila voltage terlalu besar memang boleh menyebabkan kebakaran macam ni lah. So sama juga macam dalam kita punya, sama je kelas macam dalam kehidupan kita kan. Okay, cikgu ambil contoh macam sel kering. Okay, sel kering tu bateri lah, bateri yang kita gunakan tu. Okay, bateri yang kita gunakan seharian tu, bateri yang dalam jam dia 1.5 volt sahaja sebenarnya. Cuba kamu bayangkan kalau kita gunakan bateri kereta tu. Terbakar tak kelas? Boleh terbakar kan? Tapi selalunya dia akan terbakar dekat mentol lah. Bateri kita boleh terbakar, mentol kita pun boleh terbakar. Jadi nanti bila kamu ada masa, kamu boleh main-main lagi dengan aplikasi yang cikgu tunjukkan ini. Gunakan light bulb yang yang real punya. Kat sini kamu boleh tengok dia ada add real bulbs kat sini. So kamu boleh gunakan real bulb ni, tengok dia macam mana, apa jadi. Okay, kat sini juga kamu boleh tambahkan resistance. Resistance ni maksudnya rintangan. Okay, kamu lihat bila kita tambahkan rintangan ni kat tepi ni, kecerahan mentol dia semakin berkurang. Lepas tu kamu lihat arus ni bergerak semakin perlahan, betul tak? Okey, sebenarnya ni cikgu nak gunakan esok, tapi tak apalah, cikgu tunjuk sekarang, nanti kamu boleh main-main. Okey, kat sini juga kamu boleh tunjukkan value berapa ni lah. Okey. Berbalik kepada soalan kita. Okey, kecerahan mentol bertambah apabila bilangan sel kering bertambah. Okey. Apakah hubungan antara voltan arus elektrik dengan kecerahan mentol? Okey. So, voltan ni kat mana pula? Voltan ni sebenarnya dia ukur berapa banyak volt, berapa banyak voltan yang boleh disupply daripada sel kering kita. Jadi kita lihat bila kita sel kering kita ni digunakan 19 volt, 2
sebenarnya dia tambah saja kan, betul tak? 9 volt, 9 volt macam tu lah. Tapi sebab kita ada mentol, so dia akan tolak sedikit dengan resistance, rintangan. Okey, jadi voltan bertambah, arus bertambah, mentol semakin terang. Voltan bertambah, arus bertambah dan mentol dan kecerahan mentol semakin bertambah. Jadi maksudnya kalau tiba-tiba kamu guna mentol macam kamu macam malap-malap tu kan, tapi dia tak sesimpel itulah sebenarnya. Dia macam ada lagi banyak faktor lah. Sebab mentol ni dia ada kuasa-kuasa, dia ada watt-watt yang tertentu. Jadi watt-watt ni juga memainkan peranan yang penting lah kalau kita nak memilih mentol. Tapi secara umum yang kita belajar pada hari ini, kalau kita nak menambahkan kecerahan mentol, kita tambahlah bilangan sel kering kita. Okey. Kamu boleh gunakanlah aplikasi website yang cikgu tunjukkan ini untuk masa-masa yang lepas ni boleh guna lagi. Okey. So hari ni kita dah buat aktiviti 7.6. Minggu depan kita pun dah tinggal berapa minit je lagi. Kita akan buat eksperimen 7.1 pula. Kita gunakan aplikasi ataupun dekat website yang sama. Seronok kan guna ni kan? Dia terbakar pun tak apa. Kalau dekat mak-mak tak boleh buat sembarangan. Sebab dekat mak-mak cikgu kena jaga keselamatan kamu. Tak boleh lah biar terbakar tu. Nanti boleh cuba. Okey? Gunalah banyak-banyak kat sini. Dan sebenarnya kelas, kalau kamu pergi dekat muka surat hadapan, okey cikgu besarkan. Okey, sebenarnya dia ada banyak lagi aplikasi, dia ada banyak lagi benda yang kamu boleh main dekat sini. Contohnya kita belajar semalam tentang elektrostatik kan. Tekan je dekat sini elektrostatik ni, dia akan tunjukkan macam mana elektrostatik ni ada cas-cas. Okey, cas-cas yang nampak tak kat sini? Okey, kamu tengok kan, ni ada belon kan. Lepas tu dekat baju ni, ni baju kita tengok. Bilangan cas positif dan negatif dia sama. Lepas tu kita ada dinding, bilangan cas positif dan negatif dia sama. Sekarang ni kita gosokkan belon kita dekat baju. Apa berlaku kelas? Belon ini dia ambil semua cas negatif dekat baju. Sekarang baju kita dah positif kan? Dan belon ni dah ada negatif. Tengok belon ni dia melekat pada baju sebab cas negatif ni tertarik kepada cas positif. Apa jadi pula kalau kita bawa dekat wall ni? Nampak tak cas positif, nampak tak cas negatif tu dia menolak. Sebab apa dia menolak? Sebab negatif dengan negatif akan menolak. Okay, boleh? So kamu boleh main-main lah banyak lagi. Dekat website ni kamu boleh banyak lagi buat simulation. Ada banyak-banyak tajuk lah. Okey, boleh cuba lagi lah. Nanti kalau ada masa, kalau kena dengan tajuk, kita boleh cuba pelbagai jenis lagi yang kita boleh belajar. Okey. So kita sambung semula kepada kita punya perbincangan kita. Okey, kita dah buat pengukuran. Oh, satu lagi cikgu nak kamu buat. Okay, kita lihat sekejap kepada kelas kit kita. Okay. Dekat muka surat yang ketiga. Okay, yang ini sebenarnya lah kita nak baca ammeter dan voltmeter. Okay. Tengok kepada ammeter sebab dia ada A kat sini. So maksudnya dia adalah ammeter. Manakala kalau V dia adalah voltmeter. Okay. So lihat bacaan, kita nak tengok berapakah bacaan ammeter kita di sini. Okey, kalau kita lihat dia bermula dengan sifar, ada sifar 0.2, sifar 0.4, sifar 0.6, sifar 0.8 dan ada 1. Jadi dekat sini kamu boleh teka lah, yang dekat tengah ni adalah sifar 0.1. Dekat tengah ni sifar 0.1. Okay, sifar 0.3. Okay, sifar 0.5. Ada buruknya tulisan.
Okay, 0.5 sampailah kat sini 0.9. Okay. Boleh? Okay, sekarang so jawapan kamu adalah okay, jawapan kamu kat sini 0.9. Jangan lupa letak unit A. Okay. Dapatlah 1 markah. Okay, boleh buat lagi bacaan. Kat sini kita ada sifar 1, 2, 3, 4, 5. Okay, kalau kita lihat kat sini, cikgu kenapa dia ada dua bacaan, ada dua skala cikgu? Atas dan ada bawah. Okay, ni sebenarnya dia bergantung kepada kita guna point yang mana. Okay, tapi sebabkan dekat bawah ni, dia tak ada yang kecil-kecil macam ni kan. Jadi kita tak perlu guna yang bawah lah, kita guna yang atas. So kita lihat 0.1, maksudnya dekat tengah ni 0.5. Maksudnya kat sini 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Jadi kat sini adalah 2.5, 2.6. So tulis jawapan 2.6, unitnya adalah volt. Macam tu. Okay, dapat 1 point. Okay, bacakan lagi 2 lagi, ada 2 lagi kat sini. Tolong siapkan ya. Okay, untuk soalan yang ini kelas, soalan yang bawah ni, cikgu rasa tak sempat hari ni, masa pun dah nak habis, kita skip dulu. Okay, jangan buat dululah. Yang penting hari ni cikgu nak kamu jawab 4 ini, nombor 4 dan lengkapkan aktiviti 7.6. Sebenarnya sekarang pun kamu dah boleh lengkapkan sebab kita buat bersama-sama. Jadi minggu depan kita akan sambung lagi dengan eksperimen. Okay, so kita dah sampai mana? Kita dah buat pengukuran kuantiti elektrik hari ni. Kita dah belajar buat lita secara dalam talian. Kamu juga dah belajar ada voltmeter, ada ammeter. Okay. Cuma yang dekat makmal kita tak gunakan ammeter dan voltmeter yang digital. Okay, yang kita gunakan kat sini ni adalah kita panggil voltmeter dan juga ammeter yang digital. Kenapa digital kelas? Sebab dia dah ada nombor kat sini kan. Maksudnya kamu tak perlu nak baca secara analog. Yang kita guna yang ni, yang ada nombor-nombor ni, yang seperti dalam kamu punya soalan ini kelas, yang ni kita panggil sebagai analog. Okay, analog dia ada nombor. Tapi kalau yang tak ada nombor, yang tak ada skala, tak ada nombor dia tak ada skala, macam yang kita gunakan ini, hanya ada bacaan terus, ini adalah digital. Jadi di makmal kelas kita gunakan yang analog. Jadi kamu kena pandailah baca yang analog. Tak ada masalah kalau kamu boleh baca, mana pembaris? Boleh baca bacaan yang dekat pembaris ni, insya-Allah boleh baca yang dekat analog tu. Okay. So tinggal lagi 6 minit. Cikgu rasa sampai kat sinilah kelas kita. Minggu depan barulah kita sambung kepada ini pula. Okay, sebab kita akan teruskan dengan eksperimen 7.1. Okay, baik. Itu sahaja kelas untuk kelas hari ini. Ada apa-apa soalan setakat ni kelas? Okay, kalau tak ada soalan, kita habis kelawar lah. 5 minit kan, baik kamu rehat sekejap. Nanti boleh bersedia untuk kelas yang berikutnya. Dan nanti cikgu akan share dekat grup Telegram kita link untuk eksperimen website yang kita buat Nita tadi. So boleh cuba lagi lah, dan cikgu akan share sekali lagi yang kelas kit kita tadi. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, kelas kita sampai di sini sahaja. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Okay, jumpa lagi.